أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Terus kita ingin mendalami pada juz yang ke-29 surah Al-Jin, ya, pada halaman yang akhir ataupun halaman yang kedua daripada surah Al-Jin, untuk sama-sama kita memahami dan memaknai apakah hidayah lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, bukan untuk jin, ya, jin satu perkara, tetapi untuk kita. Dan pada hari ini kita ingin bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz faham khabar hari ni? Alhamdulillah Ustaz, ya. Lama kita tak jumpa Ustaz, ya. Ya. Nak cuba berjumpa dah dengan ke tempat lain pula kan. Jadi alhamdulillah, ya. Ustaz sihat Ustaz ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, Ya. okey? Alhamdulillah, ya. Dan juga pada tuan-tuan yang berada di rumah, terus saya doakan kesihatan, ceria, gembira bersama Al-Quran. Dan mari kita mulakan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 573, iaitu pada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17 kita melihat kepada jin yang berada di jalan yang lurus dan menyimpang serta tempat pengembalian masing-masing, ke arah mana mereka akan pergi. Seterusnya pada ayat 18 hingga 24 hal-hal lain yang diwahyukan kepada Nabi dan penjelasan mengenai dasar-dasar risalah ataupun isi daripada seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 25 hingga 28 pengetahuan tentang kepastian hari kiamat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang pasti yang perlu dibuat persediaan yang disampaikan pada hujung surah Al-Jin. Mari sama-sama kita baca ayat 14 hingga 22 memulakan majlis Quran kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Mudah-mudahan sentiasa sihat insya-Allah, dan juga kepada semua sahabat-sahabat, penonton-penonton, pencinta Al-Quran. Alhamdulillah kita berada pada penghujung surah Al-Jin, juzuk yang ke-29. Pasti masuk surah Al-Muzammil pula. Di hujung-hujung ni biasalah surahnya pendek-pendek, sentiasa kita bertukar-tukar surah. Mudah-mudahan kita sentiasa semangat untuk terus belajar isi kandungan ayat-ayat Al-Quran Karim. Dan seperti biasa kita share di Facebook, apakah sama-sama kita share di grup-grup yang ada. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita sebarkan kebaikan. Ayat 15, ayat 14 hingga 22 suratul Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن
يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-14 hingga 22 daripada surah Al-Jin, ya. Surah Al-Jin ini bercerita tentang tentang jin, kata dia. Salah satu makhluk ya selain daripada manusia, jin adalah yang disampaikan pada surah Az-Zariyat yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada pilihan. Mereka ada pilihan dan konsep jin ya yang mungkin bagi setengah mempunyai konsep yang salah, Ustaz ya. Konsep yang salah ataupun mungkin kat sekolah menengah tu banyaklah cerita pasal jin, hantu dan sebagainya. Tetapi sebenarnya di dalam Al-Quran sudah cukup untuk kita memahami secara tuntas, dan kita harapkan kalau kita ambil pelajaran daripada halaman 572, salah satunya adalah jin ini, Ustaz ya. Dalam peristiwa Nabi ada satu kumpulan jin ini yang mendengar betul-betul kepada Al-Quran. Itu satu peringatan kepada kita. Bila kita mendengar betul-betul kepada Al-Quran, maka kita ini bukan jin, Ustaz ya. Kita ini adalah kumpulan mereka hamba yang mengabdikan diri pada Allah SWT. Tetapi kalau seseorang itu ada Quran tapi dia tak kisah untuk mendengar betul-betul, kita khawatir dia lebih teruk daripada jin yang teruk tersebut ya. Ada jin yang baik sebagaimana dinyatakan pada ayat 14 yang kita nak lihat pada hari ini, iaitu wa anna minnal muslimun, di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang, wa minnal qasitun. Jadi apabila kita tahu perkara ini, ada jin muslim dan ada jin qasitun ataupun jin yang menyimpang. Jadi kita tak boleh cakap jin ini teruk ya, satu, ataupun ada yang kata bahawa seburuk-buruk manusia adalah sebaik-baik jin. Itu adalah pernyataan yang tidak ada asas di dalam Al-Quran. Kerana kita tahu bahawa ada di kalangan mereka muslimun sama macam kita, menyerah diri, ikut peraturan ya, berbanding satu lagi qasitun yang menyimpang. Dan salah satu yang menyimpang di kalangan jin yang disampaikan di dalam surah Al-Kahfi yang telah kita baca surah 18 ialah iblis, Ustaz ya. Iblis itu adalah daripada kalangan jin. Itu yang kita kena faham, dan bukan pula iblis itu daripada malaikat seperti mana kefahaman sebahagian mereka yang beragama Kristian. Kerana kalau tidak kita akan mulalah bercakap, oh sebenarnya malaikat pun tak boleh percaya pasal malaikat pun boleh juga jadi iblis. Itu adalah kefahaman yang salah. Allah kata bahawa iblis itu adalah di kalangan jin. Baik. Faman aslama, siapa yang menyerah diri, faulaika taharrau rasyada. Siapa yang menyerah diri, memilih untuk Islam, satu, nama agamanya, tetapi bila sudah beragama Islam dan menyerah diri, ikut peraturan, bila sudah masa waktu solat, dia solat, bila waktu baca Quran, bila perlu menunaikan faraid, dia tunaikan faraid, melihat segala peraturan itu dia serah diri, dia ikut, maka orang ini digelar sebagai apa? Taharrau rasyada. Mereka ini adalah yang mengikuti jalan kebenaran dalam keadaan hurur ini maksudnya merdeka, Ustaz. Itu orang yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau orang itu bila ada harta orang yang ditinggalkan, berebut ya, main ambilnya ya. Kalau mak ayah meninggal, dia ambil sahaja harta si mak tanpa mengikut pada peraturan Islam itu sendiri. Orang ini sebenarnya adalah hamba. Hamba apa? Hamba kepada dunia. Dan ini Allah beritahu sebenarnya pelajaran untuk jin ya, jin yang sebenarnya ada muslimun dan juga qasitun, tetapi juga pelajaran untuk kita, jangan jadi teruk daripada
jin qasitun. Ya, jin yang memang rebut-rebut harta itu ada juga, ya, dapat sikit saja peluang untuk dia rasuah ataupun buat perkara yang tak baik, dia buat. Kita tidak mahu jadi lebih teruk daripada jin qasitun tersebut. Dan seterusnya, apakah lagi yang dibuat oleh qasitun, ya, jin yang teruk yang menyimpang ini, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba, ya, iaitu bagi mereka dapat bahan bakaran daripada neraka jahanam. Ini pun satu diskusi ustaz, ya, bahawa jin daripada api, ya, daripada api. Jadi macam mana pula si jahanam ini, iaitu api, boleh bakar api? Tetapi sebenarnya kita pun dah ada kefahaman bahawa kita ni kan daripada tanah ustaz, kan. Kita daripada tanah, kalau katakan kita ambil batu bata, tanah dengan tanah sepatutnya tak boleh, tak ada kesan lah. Tapi batu bata kalau baling kat muka kita memang hancur. Maka jahanam ini adalah api format lain. Api format lain yang boleh membakar juga kepada qasitun. Dan dalam masa yang sama mengingatkan kepada kita, jin yang kita tak nampak pun tak boleh lepas daripada jahanam, daripada azab. Kita pun kena merasakan ataupun membuat persediaan agar terjauh daripada jahanam tersebut. Tak boleh pula kita rasa saya lepas ataupun saya tak payah nak membuat persediaan kerana saya tahu teknik ataupun saya ni kebal. Tak ada. Ya, ada orang kata saya belajar silat ilmu kebal, kan, nanti alah tak apa, kan. Padahal bila dia belajar ilmu kebal yang menyebabkan dia menyembah pada jin, itu bagi guru-guru silat kena pastikan dia dikeluarkan. Jangan pula menyembah pada jin ataupun mengasap keris dan sebagainya, kerana itu sebenarnya kita minta tolong jin. Jin sendiri pun tidak selamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-16 bercakap tentang istiqamah. Ayat ini kita nak baca sama-sama, ya, ayat 16 dan 17 ini, agar kita dapat, atau kita ambil dulu ayat 16 ini, kerana apakah manfaat istiqamah dalam hidup kita, ya. Peringatan pada jin, peringatan juga untuk kita sebagai manusia. Bersama Ustaz Tirmizi. Ayat 16. Ayat 16. Baik, kita pasang lagi sekali lagi ayat yang ke-16. Mudah-mudahan kita dapat sebagaimana ayat yang kita baca ini istiqamah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sadaqallahu. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, tariqah agama Islam itu, nescaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang ghadaqa, ya, air yang banyak, yang cukup, yang melimpah-limpah. Dalam ayat ini sebenarnya formula untuk jin, ya, untuk jin, tetapi juga untuk kita sebagai manusia. Mengapa kita kena ambil pelajaran daripada jin ini? Kerana ada orang dia kagum pada jin, ustaz. Dia kagum pada jin, dia kata bahawa saya kena minta perlindungan daripada jin, masuk ke hutan pun saya minta tok nenek jin ke apa sebagainya. Dia merasakan bahawa yang tak nampak itu lebih berkuasa, padahal jin dengan manusia ini adalah sama taraf. Sama taraf, dua-duanya adalah hamba yang perlu menyerah diri pada Allah, bukannya qasitun yang menyimpang. Itu juga akan menyebabkan sesuatu jin itu bahaya dan seorang manusia itu juga bahaya. Ada yang tanya juga dalam di Facebook sana, yang cakap macam mana kita nak tahu jin itu Islam ke qasitun, yang menyimpang tadi itu. Yang ini sebenarnya ada setengah orang boleh berinteraksi, ustaz, ya, boleh bercakap. Dan sebenarnya bagi yang terlibat dengan ruqyah, yang berdakwah dengan jin, ada juga yang jenis-jenis begitu, boleh bercakap, dan bahasa mereka pun walaupun mungkin dalam bentuk format suara manusia, kan, dia boleh bercakap bahasa-bahasa yang baik ataupun yang memang kasar, yang menyimpang. Tapi bukan itu sebagai tujuan kita tadabbur pada ayat 14 ini, ustaz, ya. Sebenarnya satu kita kenal itu saja, tapi lebih daripada itu ialah untuk kita menjaga diri kita. Ada sesengah yang dia merasakan bahawa jin lebih berkuasa daripada dirinya, yang menyebabkan dia rasa kagum dan rasa kalau tak ada jin nanti susah nak menang bola, ustaz. Kan, ataupun kalau saya tak ada jin nanti susah nak buat kenduri. Pasal apa? Nanti tak boleh jin tahan hujan. Padahal dalam ayat 16 Allah kata jika bahawasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus, ya, siapa yang istiqamah ini? Jin dan juga manusia.
pada tariqah, pada jalan Islam, maka Allah kata Allah akan beri anugerah la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah berikan air yang mencurah-curah, yang cukup, yang memberi manfaat kepada manusia. Saya baru balik daripada Vietnam Ustaz ya. Vietnam itu dia ada air. Ada air. Kita nak ke laut lah. Dengan air tu dia boleh bawa mutiara, dia ternak mutiara, betul ada kapal kan. Kapal, dan bila saya tengok kapal yang kami naik itu, sebenarnya dekat pulau perhentian, dekat pulau Langkawi, dekat tempat-tempat yang ada air, sebenarnya Allah akan beri rezeki yang melimpah-limpah ya. Yang tak istiqamah pun dalam jalan Islam pun Allah bagi macam-macam, apatah lagi kalau katakan seseorang itu ya, seseorang itu istiqamah pada jalan Allah, Allah akan berikan air. Air ini apa? Air ini adalah punca kepada pelbagai jenis rezeki yang boleh Allah berikan kepada kita. Nak buat komputer kena guna air, nak buat kertas kena guna air, nak ada kilang pun kena ada air. So air ini adalah lambang kepada satu nikmat, dan Allah boleh tarik pada bila masa, tapi bila Allah beri itu tandanya bahawa kita perlu terus istiqamah agar terus dapat nikmat air itu, bukan sekadar di sini, juga sampai di akhirat nanti. Pada ayat yang ke-17, dengan cara itu bila Allah dah bagi air rezeki tersebut, kami hendak menguji mereka. Menguji. Barang siapa berpaling daripada peringatan Tuhannya, nescaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Rupanya bila kita istiqamah, kita dapat rezeki itu juga adalah satu ujian. Linaftinahum ini daripada perkataan fatana ya. Fatana ni maksudnya ujian selepas kita belajar sampai dapat ujian Ustaz ya. Belajar sampai dapat ujian. Kalau imtihan kita belajar baru dapat ujian. Tetapi fatana ini kena ujian, lepas tu baru belajar. Dan fatana ini adalah fitnah, ujian yang amat dekat di hati, sehingga kan kadang-kadang kita tak dapat pisahkan daripada hati kita. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita dapat rezeki, kita dapat kereta, dapat duit Ustaz ya, dia menguji hati kita. Dan sampai kita tak perasan bahawa itu adalah ujian. Kita tak perasan bahawa hati kita sudah cinta kepada harta, cinta kepada duit dan sebagainya. Maka pada waktu itu Allah kata, siapa yang berpaling daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala nikmat yang ada, dia boleh menyebabkan kita lara Ustaz, ataupun lalai daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang mungkin boleh lambat pasal dapat banyak duit, menyebabkan orang itu boleh tak baca Quran pasal dia lebih tenang tengok nombor banyak dalam akaun berbanding dengan dia baca Quran. Ya, salah contohnya orang main saham Ustaz ya. Dia bila dah tengok untung, maka dia rasakan bahawa ingat Allah dengan ingat untung, banyak untung itu lagi tenang pada diri dia, padahal itulah yang akan menyebabkan seseorang itu tidak tenang pada akhirnya. Jadi Allah menyatakan siapa yang berpaling yaslukhu azaban sa'ada ya, iaitu diberikan azab yang meningkat. Kerana apa? Kerana berpaling daripada mengingat Allah SWT. Daripada ayat yang ke-17 ini kita faham Ustaz, kalau kita ada azab ataupun ada hukum, ada ujian, ingat Allah, ujian itu akan jadi lebih mudah ya, lebih mudah, kita akan jadi lebih tenang. Kita tahu bahawa kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 18 kita baca sekali lagi ya, sebagai satu peringatan juga, kerana orang cakap biasanya masjid lama kena tinggal diami jin kan. Tetapi kita kena ingat juga bahawa itu ada kaitan dengan ayat 18. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu peringatan, satu bagi para jin, masjid adalah tempat untuk sujud pada Allah Ustaz ya. Jangan dia menyembah selain daripada Allah. Kalau jin pun telah diingatkan perkara ini, maka kita juga tidak dibenarkan untuk menyembah jin.
ya. Kita hendaklah menyembah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu tanda kita bersujud pada Allah, kita imarahkan masjid. Kita imarahkan masjid, bukannya kita biarkan masjid itu diisi oleh jin, ustaz. Kan pelik tu kan, mana pergi ramai-ramai orang ni kosong je, biarlah jin yang isi. Kan pelik. Dan ini adalah satu tanda bahawa apabila kita makin kuat tauhid kita, keimanan kita kepada Allah, kita memang bersungguh-sungguh ingin minta daripada Allah SWT, masjid dipenuhkan. Masjid dipenuhkan, tidak biarkan jin sahaja yang memenuhkannya. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu saqa, memberi minum, ya, menuang ataupun menyiram. 25 kali disebut perkataan ini di dalam Al-Quran, dan perkataan ini telah pun kita lihat pada ayat 16. Bila seseorang itu istiqamah, Allah akan memberi, ya, kalau dia haus, dia rasa dahaga, Allah akan berikan air, dia akan berikan segala nikmat untuk menghilangkan kehausan tersebut. Dan itulah yang kita harapkan. Tuan-tuan sudah berada pada juz 29, terus istiqamah sampai juz 30, sehinggalah pada khatam My Quran Time yang akan diumumkan tidak lama lagi, insya-Allah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا Sadaqallahul Azim. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, atau Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang ghaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada sesiapa pun tentang yang ghaib itu. Ayat 25 hingga 26, penghujung surah Al-Jin, yang akan sama-sama kita tadabbur bersama dengan Ustaz Fah sebentar nanti. Terima kasih kepada semua pecinta Al-Quran. Alhamdulillah, terus setia dalam My Quran Time. Mudah-mudahan kita berada di atas jalan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah. Jom kita ngaji sikit tajwid sebelum kita meneruskan pada bahagian yang kedua ini. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Sempurnakan bacaan tafkhim ataupun tebal huruf ra dalam ayat ini, yang mana ra yang berbaris di atas, selepasnya ada waw mati, huruf yang tebal. Selepasnya ada waw mati, kita kena hati-hati sedikit. Ingat, saya ulang, huruf yang tebal sama ada ra, qaf, ta dan sebagainya. Selepas tu ada waw mati, maka kena hati-hati. Kenapa? Kesalahan yang mudah berlaku di kalangan pembaca Al-Quran bila bertemu dengan huruf tebal, bertemu dengan waw mati selepas itu, ialah menipiskan huruf tebal itu. Yang sepatutnya dia baca dengan tebal, dia baca dengan tarqiq, nipis. Contoh di sini, taharra, senang je sebut kalau ra. Tapi lepas tu kalau ada waw mati, dia akan jadi taharrau. Ramai yang baca taharrau rasyada. Tak boleh baca macam tu. Liqaumi, jangan baca liqaumi. Qaf kalau dinipiskan jadi kaf. Ra kalau dinipiskan jadi ra. Tak tahu jadi huruf apa, tapi masih lagi huruf ra, cuma sifatnya tak lengkap, tidak tepat. Maka hati-hati. Taharrau rasyada, sama-sama kita sebut, 1 2 mula. Taharrau rasyada, jangan baca taharrau rasyada, jangan. Kita baca taharrau, ra rau, bukan rau.
Okay, hati-hati bila berjumpa huruf tebal yang mana selepasnya ada waw mati, supaya kita dapat menyebut mengekalkan ketebalan huruf sebelum waw mati itu. Wallahu a'lam. Kembali kepada Ustaz Fas. Baik, terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi menjelaskan tentang bacaan huruf ra sebentar tadi Ustaz ya. Di mana kita sudah pun melihat dalam ayat yang ke-14 sebentar tadi, dan moga-moga kita dapat baca dengan lancar, dan terus kita ingin melihat dalam ayat yang ke-19 ya. Sebentar tadi sudah pun kita membaca bagaimana peristiwa pada ketika Nabi solat ya di Mekah. Wa annahu lamma qama Abdullah ya. Abdullah ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang solat. Dan pada waktu itu apakah yang berlaku? Berpusu-pusu ya, jin pada waktu itu menyaksikan kepada Nabi yang solat, dan juga lihat kepada orang-orang Quraisy yang pada waktu itu sedang menghenyak, sedang melawan kepada Nabi, yang sedang mengutuk Nabi. Maka pada waktu itu Nabi diajar pada ayat 20 itu, innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Aku ini sebenarnya mohon pada Tuhanku dan aku tidak syirikkan walaupun dengan sesiapa pun. Ini nak menunjukkan bahawa Nabi tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih daripada itu pada ayat 21, la inni la amliku lakum darran wala rasyada. Aku ini tidak boleh memberi bahaya dan juga memberi rasyada. Ya, rasyada ini memberi petunjuk Ustaz ya. Nabi memberi tahu perkara-perkara ini, termasuk pada ayat 22 itu, lan yujirani minallahi ahad wa la ajida min dunihi multahada. Aku ini tidak boleh menemukan ya, tidak boleh melindungi sesiapa pun, dan tidak boleh menjadi tempat perlindungan. Untuk apa? Untuk memahami bahawa sebenarnya Nabi tidak boleh buat apa-apa kecuali dengan izin Allah ya, dan jin pun tidak boleh buat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau ada yang kata saya nak minta perlindungan dengan jin agar saya ni kebal ataupun saya ini tidak dikacau oleh makhluk-makhluk halus, macam contohnya Ustaz ya, dah jin pun makhluk halus juga. Jadi perkara-perkara tersebut, minta jin jaga rumah dan sebagainya, perkara-perkara tersebut kita perlu beri perhatian, kerana sumber untuk perlindungan itu adalah hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta daripada orang lain. Bolehlah kita pakai guard Ustaz ya, yang pengawal tu, tetapi bukannya kita bergantung kepada pengawal, tetapi kita sebenarnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha okey, tetapi jangan sampai setengah orang yang merasakan bahawa kalau saya ada hubungan baik dengan jin, maka saya akan menyebabkan mudah untuk melaksanakan pelbagai perkara. Perkara-perkara ini mencabar iman, mencari kepada akidah yang kita ingin tambah lagi kefahaman kita daripada ayat 23 hingga hujung surah Al-Jin bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fas. Jom sama-sama kita terus bacaan. Di awal tadi saya baca maqam ataupun taranum ras. Saya teruslah dengan taranum ras daripada ayat 23 hingga penghujung surah Al-Jin ayat 2 hingga ayat 28. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من
بين يديه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Surah Nazim, gitulah bacaan ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-28 kepada hujung surah Al-Jin, di mana bila ayat 23 sebentar tadi illa balaghan minallahi wa risalatah, ya, iaitu bercakap tentang apakah yang diajarkan nabi, ya, kepada orang-orang musyrik di Mekah tersebut, bahawa nabi ini tidak berkuasa apa pun, la amliku lakum darran wala rasyada pada ayat 21, dan juga tidak boleh menjadi tempat perlindungan, boleh menolak kepada bala sebagainya, kecuali nabi ini apa, balaghan, ya, iaitu menyampaikan risalah daripada Allah. Dan diingatkan siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, maka ada balasan, ya, balasan azab Jahannam seperti mana ayat yang ke-23. Jadi dalam ayat ini menekankan kepada kita kefahaman tentang Rasul itu siapa, ya. Rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah, Abdullah istilahnya, dan perlu jelas bahawa nabi tidak boleh memberi darurat ataupun mudarat kepada seseorang ataupun menolak sebarang azab. Kalau kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita perjuangkan apa? Perjuangkan ketauhidan yang diperjuangkan oleh nabi, seperti mana yang dinyatakan berkali-kali dalam ayat 20, 21, 22 dan 23. Hatta idza ra'au, ya, aku hanya menyampaikan, ataupun pada ayat 24, sehingga mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Dua perkara dalam hidup kita, Ustaz, ya, di mana orang kadang-kadang dia nak bergantung kepada orang lain pasal dia tengok orang itu boleh tolong orang lain dan banyak follower, ya. Ketika saya ke Vietnam itu, saya ada ramai orang dekat sana, dia memilih untuk menghambakan diri pada Ho Chi Minh contohnya. Dia kagum sangat pada tokoh Ho Chi Minh tersebut, pasal Ho Chi Minh ini dia suka tolong orang pada waktu dia menjadi pemerintah. Jadi sampai ada yang memang beratur panjang untuk tengok dia punya mayat yang telah disejuk ataupun dibekukan, dan lebih daripada itu ada yang sampai menyembah perkara-perkara ini. Jadi dalam hal ini kita tahu bahawa sebenarnya kita yang ada banyak pengikut ke, yang boleh memberi pertolongan ke, semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran untuk jin, tetapi juga pelajaran untuk kita, ya. Pasal apa? Pasal tak ada apa-apa, Ustaz, ya. Pada bila-bila masa sahaja Allah boleh menarik apa sahaja yang follower, pengikut kita, ataupun apa sahaja yang kita mampu buat, kerana Allah lah yang berkuasa. Lebih daripada itu, Nabi diajar pada ayat 25 dan ayat 26, ya, bahawa apa, in adri, aku tidak tahu apakah telah dekat, apa yang telah dijanjikan, ataupun apakah ada masa yang panjang. Cerita tentang apa? Hari kiamat, Ustaz. Pasal hari kiamat ni biasalah orang cakap lama lagi ke pendek lagi ke, saya nak tahu rahsianya tahun 2025 ke ataupun tahun 2030. Nabi diajar untuk cakap bahawa in adri, ya, itu aku ini tak tahu, ya, tak tahu. Jadi bab-bab yang ke depan ini tak tahu, yang tahu siapa? Allah saja yang tahu. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, Allah tak keluarkan. Jadi dalam kefahaman ini, bila ada orang kata kalau awak lahir pada bulan Januari, awak ini akan jadi begini, kalau awak ini tanda tangan begini, awak akan jadi begini, sesuatu yang bersifat kehadapan, perkara yang tidak nampak, sebenarnya itu adalah satu penipuan, Ustaz. Allah tak beri pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak beri, kecuali sedikit yang Allah cakap pada ayat 27 ini, illa manirtada mir rasul, daripada rasul Nabi, rasul-rasul yang ada. Jadi selain daripada rasul, kita cakap jin kata, oh nanti kita dapat tahu apa yang berlaku pada tahun 2024 contohnya, ataupun siapa yang akan menang, Ustaz, kan, yang
tim A ke pasukan B contohnya, semua itu hanyalah permainan sahaja ya. Semua zodiak, horoskop, apa semua yang tilik-tilik masa hadapan itu, guna jin ke tak guna jin, semua itu adalah perkara ghaib yang tidak siapa pun ketahui kecuali Allah beritahu, seperti mana dalam ayat 27 pada rasul sahaja. Jadi di sini ayat 27 ni kita baca sekali lagi untuk memastikan kita jangan tertipu ya dengan segala perkara-perkara masa hadapan yang tidak berasaskan kepada fakta. Ayat 27 bersama Ustaz Tirmizi, silakan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man irtada min rasulin fa yasluku min bayni yadayhi illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min Surah Al-Azim, kecuali kepada Rasul yang diredainya, maka sesungguhnya dia ditempatkan penjaga-penjaga, iaitu malaikat di depan dan di belakangnya. Jadi apakah yang diberitahu perkara ghaib ini? Nabi diberitahu perkara ghaib kepada Nabi ini, Nabi saja yang tahu, Rasul, dan diberitahu oleh siapa? Oleh para malaikat, Ustaz ya. Allah hantar maklumat kepada malaikat Jibril contohnya, baru tahu perkara ke depan. Contohnya kalau kita dah belajar surah Ar-Rum, berarti Rum itu, bahawa Rum itu akan dia telah dikalahkan dan akan menang beberapa tahun selepas itu. Perkara ke depan itu hanya datang daripada siapa? Daripada utusan ya, daripada Allah hantar malaikat Jibril beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara ghaib yang kita dah baca dalam surah Ar-Rum dan kita setuju kerana ia hanya diberikan kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada rasul, kita jumpa bomoh ya, jumpa dukun, Ustaz ya. Nak telik, okey, anak saya ni bagus belajar bahagian apa contohnya, ataupun saya punya company ni perlu laburkan 2 juta ke 3 juta. Perkara-perkara tersebut semuanya adalah penipuan yang dibuat, tapi kemahiran bercakapnya lah, Ustaz ya. Kadang-kadang orang bila bercakap bomoh tu, dia kata dengan berasap-asapnya apa sebagainya, oh saya dah nampak dah, kan, dia dah nampak. Kalau dia nampak hebat sangat, dia belah yang buat sendiri untuk jadi kaya, untuk jadi apa, terkenal dan sebagainya kan. Tetapi kita tahu dah orang itu macam itulah juga. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bagi semua sahabat Al-Quran yang mengikuti My Quran Time ini, kita harapkan cara kefahaman ini ya, kita dapat bantras ya dalam kehidupan kita, agar kita tak terpengaruh dengan perkara-perkara yang bersifat khurafat dalam kehidupan. Sehingga ada orang yang pergi ke kubur, sebenarnya banyak kes-kes yang berlaku sekarang ini kerana kefahaman tentang surah Al-Jin ini ya perlu difahami secara tuntas. Dan pada hujung surah ini, ayat yang ke-28, Allah menyatakan supaya dia mengetahui bahawa Rasul itu telah menyampaikan risalahnya, sementara ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi ayat 28 kita baca sekali lagi untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dengan wa ahata bima ladaihim wa ahsa kullasyai'in adada. Kita akhirkan surah Jin ini dengan bacaan sekali lagi diulang oleh Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء Surahul Azim. Liya'lama an qad ablaghu risalat rabbihim, ya, risalati rabbihim. Apakah maksudnya?
bila dah diketahui bahawa sebenarnya Allah yang mengetahui perkara ghaib Ustaz ya, segala perkara bahaya tak bahaya, rezeki apa sebagainya Allah dah tahu, dan Allah menghantar malaikat untuk menguruskan perkara itu tersebut. Yang penting apa bagi para nabi, para rasul ini ialah sampaikan Ustaz, sampaikan risalah, jangan bimbang bab keselamatan, nanti tak ada rezeki, tak ada makan, dapur tak berasap apa sebagainya. Sampaikan, buat kerja. Itu mesejnya buat kerja. Bagi kita ialah apabila kita tidak tahu perkara ghaib, Allah yang tahu, kita buat saja kerja kita yang terbaik, maka itulah caranya. Kerana yang tahu siapa tentang rezeki kita, walaupun kita mungkin rasa ada gangguan, ada cabaran. Bagi orang yang nak beli rumah contohnya Ustaz kan, saya kalau beli rumah, kalau terlibat dengan riba ni macam mana saya nak dapat rumah, takkan nak sewa saja. Allah yang wa ahata bima ladaihim, Allah tahu segala-gala ceruk perkara ya, Allah meliputi segala ilmu tersebut. Kita tak tahu apa yang berlaku 2 tahun 3 tahun ke depan, kita tak tahu. Jadi berbanding dengan kita cari bomoh, kita cari pada jin untuk tahu masa hadapan, lebih baiklah kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi solat, teruskan perjuangan, sampaikan risalah. Wa ahsa kullasyai'in adada, wa ahsa kullasyai'in adada, maksudnya ialah dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu, sehingga kan ia ada kaitan dengan Quran yang kita dapat ini, semuanya telah disusun satu persatu Ustaz ya. Surah demi surahnya, susunannya, perkataannya, semua telah disusun oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai panduan kepada kita agar kita tidak rasa gundah gulana. Kalau ada masalah, ada ke solusinya? Semuanya telah disusun, dan sudah tentu apa yang kita buat ini juga akan dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kita seperti mana kita belajar daripada surah-surah yang ada dalam Quran, kita dibiarkan begitu saja tanpa panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan. Yang pertama, kita muliakan masjid sebagai rumah ibadah dan laksanakan solat berjemaah ya. Respon kepada ayat 18 sebentar tadi, jangan biarkan hanya jin sahaja yang mengisinya ya. Jin yang baik okeylah, kalau jin yang tak baik dia memberi kesan yang negatif. Yang pertama. Yang kedua, tidak jemu menyampaikan dakwah kebenaran dan bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita belajar daripada ayat 20 hingga ayat 23. Nabi bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi tidak jemu, dan Nabi terus meminta perlindungan daripada Allah. Dan yang ketiga, kita yakin akan perkara ghaib dan persiapkan amal soleh. Apakah perkara ghaib tersebut? Perkara ghaib itu bukan sekadar percaya jin, siapkan keris untuk diasap, tetapi kita siapkan amal soleh untuk menghadapi segala perkara-perkara ghaib yang Allah ketahui, dan sudah tentunya ia memerlukan takwa yang sebenar-benarnya, persediaan dan selalu menuntut ilmu daripada Al-Quran. Sama-sama kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Subhana man labisal majda wa takarrama bih, subhana dhil fadli wan ni'am, subhana dhil majdi wal karam, subhanalladzi ahsa kulla shay'in ilmuh, subhanallah alimil khafiyat rafi'id darajat dhil arshi yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita dan memudahkan urusan kita untuk sama-sama kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dan sudah tentunya tauhid pada Allah itu
perkara-perkara khurafat dalam masyarakat kita ketepikan, kita bantras, dan inilah perjuangan dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana apa yang kita baca ini tuan-tuan, kita ingin bina satu masyarakat yang memang bersama dengan Al-Quran dan tidak meminta perlindungan dengan jin, tetapi sama-samalah manusia dan jin meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam surah baru pada hari esok insya-Allah, surah Al-Muzammil, dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.